Hari ini kita ada something yang very important. Saya kongsikan sikit tentang kita punya seminar teknik menjawab soalan. Kalau biasanya kita buat di OUM, tapi kali ini kita buat secara online. Saya pilih hari ini untuk buat seminar ini sebab saya melihat daripada beberapa kali tugasan diberi, saya dapati ada lagi yang masih tidak memenuhi kehendak soalan dan tidak menjawab kehendak soalan. Yang saya rasa benda itu perlu ditangani dengan lebih baguslah. Sebab sia-sia kalau buat tugasan kalau tugasan itu tidak dibuat dengan betul dan menyebabkan kamu kehilangan markah dan kamu pun tidak puas hati, apatah lagi saya yang periksa. Okay? Walaupun satu dua soalan ataupun 5 soalan objektif, tapi masih ada yang dapat markah yang agak rendah. Okay lah. So hari ini saya terus kepada main dia adalah biasanya kesilapan pelajar yang selalu berlaku dalam menjawab soalan tidak kira secara online ataupun bertulis. Satu ialah pelajar selalu tidak baca betul-betul. Tidak baca betul-betul arahan soalan dan sebagainya. Dan daripada situ arahan soalan itu jelas. Kalau dia cakap jawab semua, jawab semua. Kalau dia cakap pilih 2 daripada 3, pilih 2 daripada 3. So, rumusan yang saya boleh lihat adalah ramai pelajar yang tidak memahami kehendak soalan itu. Okey, tidak memahami kehendak soalan itu, dia tidak baca, dia terus jawab tanpa fikir panjang. And then jawapan yang diberi biasa ada kalanya jawapan yang diberi kosong. Tidak ada fakta, tidak ada huraian, contoh, dal, tidak apa-apa. So memang tidak ada markah. And then tulisan sukar dibaca. Ini masalah yang paling besar lah, selalu berlaku di kalangan pelajar. Tulisan itu belum lagi habis sekolah sudah jadi doktor. Dia tidak dapat dibaca. Huraian itu, okey, huraian itu tidak tersusun, tidak ikut urutan, okey, tidak membaca secara terperinci. Ini secara terperinci. Ini ada ketinggalan. Tidak membaca secara terperinci. Ini yang saya katakan tidak membaca arahan dan sebagainya. Dan yang selalu menjadi masalah adalah tidak membuat kerangka jawapan ini. Kerangka jawapan ini sangat penting untuk kamu membuat membina satu jawapan yang lengkap dan juga ada markah dia. Okey. Jadi apa yang saya katakan itu tadi adalah berkait rapat dengan sikap. Okey, sikap kita sendiri. Okey. Di mana sikap itu akan menyebabkan gagal exam. Saya suka. Dan kita sudah mengalami keadaan itu sebelum ini. Sebelum ini pada penggal 1 rata-rata yang rasa dia lulus dan sebagainya, tiba-tiba keluar result sebaliknya. So kita cuba untuk counter balik. Kita tengok apa masalah dia. Kadang-kadang masalah itu timbul apabila huraian itu mengarut. Jawapan ikut suka hati. Okay? Tidak lagi fikirkan apa sebenarnya kehendak soalan. Mengikut markah yang diberikan dan sebagainya. Okey, kehadiran ke sekolah ni setakat ini syukurlah, tiada masalah lah, tapi ini adalah sebagai satu peringatan. Okey, ini perkara yang antara yang susah juga untuk dibuat. Gagal untuk mengurus masa belajar ini. Kita boleh nampaklah pagi ini dan sebagainya, seterusnya macam mana kehadiran. Okey. Kemudian belajar sambil lewat, malas, tidak committed, tidak serius, tidak buat latihan. Latihan ini penting. Setiap kali siapa-siapa guru kamu yang bagi latihan, buat. Tidak kira saya punya soalan itu. Tidak kira lah hari ini kamu tidak dapat buat. Tapi bila ada peluang tu, buat saja anytime. That's why ada yang hantar lambat ataupun 1-2 hari dia hantar lambat. Saya tetap akan cek. Walaupun mungkin saya marah, tapi saya tetap akan cek. Sebab tidak adil kalau saya tidak cek kerana tugasan itu sudah dihantar. And then tidak membuat ulang kaji, last minute study, ini selalu berlaku. And then ini yang paling kamu kena jagalah. Pertama adalah ibu bapa.
perlu restu ibu bapa dan juga guru. Alright. Okay. Jadi berdasarkan perbincangan saya dengan pemeriksa soalan lepas pada bulan Februari yang lalu, saya sudah kontak seorang kawan saya yang juga merupakan pemeriksa kertas. Saya tanya dia kenapa pelajar-pelajar saya ramai yang gagal. Okey, dia cerita dengan saya. Secara rumusannya, pelajar-pelajar ramai yang gagal di semester 1 yang lepas, pertama adalah disebabkan oleh pengetahuan pelajar itu terhad, tidak berkembang. Okey, tidak berkembang. Dia hanya terhad kepada apa yang dia baca, apa yang ditulis. Dia tidak lagi dapat kembangkan. Sepatutnya penulisan jawapan itu sebaiknya adalah, kalau sains sukan kita ini banyak berkait rapat dengan pengalaman. Pengalaman kamu yang lepas, masa sekolah yang lepas-lepas, masa penglibatan dengan sukan ataupun rekreasi dan sebagainya, kamu rata-rata tidak gunakan untuk berhadapan dengan isu dalam soalan. And then, ketiga adalah pelajar selalu terikat dengan buku rujukan, nota ringkas yang kita sudah sedia buat dan tidak ada kepelbagian sumber lain seperti bahan daripada internet, majalah, artikel. Apa yang sudah ada dalam nota itu, okey? Contoh ini apa yang sudah ada dalam nota ini, peta minda dan sebagainya, itu saja yang kamu gunakan. Tidak lagi merujuk ataupun tambah baik, tambah nilai di dalam nota-nota kamu itu. Okey? Dan yang seterusnya adalah pelajar tidak berupaya menghubung kait antara pengalaman dan ilmu pengetahuan. Ini semester ini sangat penting. Pengalaman kamu semasa melaksanakan amali kebanyakannya adalah penting untuk dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang apa kamu belajar secara teori dan kamu kena apply semula dalam bentuk penulisan di dalam peperiksaan. Okey? Itu. Pengalaman kamu itu kamu kena jelaskan semula dalam bentuk ayat dalam soalan-soalan tu. Contoh, kamu ada buat model tulang. Pada pengalaman membina model tulang itu, kamu kena gunakan apa yang kamu ingat, apa yang kamu sudah buat untuk apply semula dalam bentuk penulisan jawapan berkaitan dengan sistem rangka, contoh. Okey? Dan yang seterusnya adalah pelajar selalu tidak bersedia menghadapi peperiksaan. Ini yang kita selalu katakan last minute. Okay, last minute tadi tidak bersedia, besok exam malam ni baru berhabis. Itu satu kesilapan besar lah. Kalau last minute study ni biasanya kita sudah prepare lebih awal. Okay, kita sudah prepare lebih awal and then malam besoknya peperiksaan, itu yang kita panggil last minute study, hanya kita review semula. Okay, bukannya last minute study semua sekali harung, tidak. Alright. Okay, tips menjawab soalan sains sukan ini ada banyak lah. Okay, ada banyak. Nanti benda ini semuanya saya akan share di dalam slide ini. Saya akan sentuh beberapa perkara saja. Okay, pertama adalah pelajar kena memahami kata soalan dan juga memahami kehendak soalan. Selalunya pelajar tidak lagi membaca penuh. Dia hanya baca depan, di belakang dia tidak tengok lagi. Kalau kehendak soalan, sasaran soalan itu 4 markah, 4, dia minta 4, dia hanya bagi 3. Itu masalah dia. Okey, itu masalah dia. Jadi dari aspek yang lain juga, selalu pelajar mengadu masa tidak cukup. Sebenarnya masa itu cukup, tetapi banyak masa terbuang untuk duduk berfikir. Kenapa dia duduk lama berfikir? Sebab dia tidak ada persediaan tadi. Okey, dia tidak boleh relate pengalaman dia dengan dia punya pengetahuan. Okey, dia punya perkembangan isi pengetahuan dia terhad sebab dia cuma merujuk kepada buku rujukan dan juga nota yang sedia ada. Okey. Kemudian markah ini adalah kenapa markah itu selalu ditujukan, contoh 8 markah, 4 markah, 2 markah, itu adalah tujuannya untuk memastikan pelajar menjawab soalan berdasarkan markah yang diberikan. Okey? Alright. Kemudian, alright, ini okey. Alright. Kalau dalam semester 2 ini, kita ada topik besar 6.0, sistem anatomi.
anatomi dan fisiologi. Okey, jadi dalam peperiksaan akan banyak penggunaan istilah-istilah sains sukan. Jadi penggunaan istilah sains sukan itu apabila kamu diminta untuk menjawab contoh nama-nama otot yang yang ada pada gambar, kamu kena pastikan ejaan ataupun istilah sains sukan itu, khususnya ejaan istilah saintifik itu mesti betul. Contoh, bicep, kamu kena ejak BISEP ataupun BICEP, bukan BISIP. Salah. Dari segi ejaan itu salah. Alright. Kemudian, seperti yang saya selalu tekankan, gambar raja, jadual, graf, peta minda kena dimasukkan dalam jawapan kamu. Especially dalam soalan esei. Itu yang akan menyebabkan membantu kamu untuk mendapat markah. Dan soalan esei yang mempunyai pecahan ini adalah soalan yang perlu kamu ambil. Sebab ada soalan esei yang tunggal, satu sahaja. Tetapi kadang-kadang soalan tunggal ini kamu punya kemampuan untuk menghubungkan pengalaman pengetahuan kamu itu agak terhad. Jadi ambil soalan yang ada pecahan. Alright. Soalan yang mudah, nampak mudah, kamu nampak macam senang saja. Tetapi bila kamu tengok balik, fakta-faktanya agak sukar untuk kamu peroleh. So tinggalkan, jangan banyak fikir, tinggalkan dulu. Pergi kepada soalan lain. Dan ini adalah rutin ataupun sikap yang perlu kamu amalkan adalah apabila masa kamu menjawab, tiba-tiba kamu teringat idea, datang nur, datang wahyu. Jangan kelang kabut, tuliskan wahyu itu di kertas dan teruskan selepas itu supaya tidak ada yang terlupa lah. Yang ketiga ini menggunakan pergerakan fizikal yang maksimum untuk mengenal pasti jenis pergerakan. Untuk semester 2 ini topik kita sistem anatomi dan fisiologi, dia banyak berkaitan dengan anatomi. So, contoh, kalau melibatkan pergerakan-pergerakan yang kamu tidak pasti, kamu boleh buat pergerakan di tempat duduk. Contoh, arm curl. Arm curl. Soalan berkaitan dengan arm curl. Kamu boleh duduk dan gunakan kamu punya pergerakan fizikal untuk mendapat recall semula idea ataupun pengetahuan yang sudah kamu belajar itu yang lepas itu, untuk kamu recall balik apa dia punya otot, contoh otot yang terlibat untuk arm curl. Tempat duduk, kamu hanya gerakan tangan kamu. Kamu rasa ada perubahan di bahagian lengan. Untuk arm curl. So otot ini apa hari itu? Kamu sudah belajar. Bicep adalah di atas, tricep adalah di bawah, contoh begitu. So pergerakan-pergerakan fizikal ini boleh membantu kamu untuk mengingat semula. Alright? Yang ini adalah antara yang paling penting. Semasa menjawab, gunakan bahasa mudah. Jangan berjela-jela, berbelit-belit, direct to the point. Tidak perlu lagi berbunga-bunga macam menjawab bahasa Melayu ataupun pengajian direct to the point saja. Contohnya nanti akan saya tunjuk. Macam ada satu orang masuk. Heavy. Alright. Siapa? Kita ambil attendance dulu. Salah. Okay, 20. Kita hari ini pagi ini 20. Terima kasih datang untuk join kelas. Okay. Alright. Seterusnya adalah gunakan bahasa mudah yang saya maksudkan ini tadi. Kamu just direct to the point, tidak perlu lagi panjang-panjang, just direct to the point saja. Walaupun soalan itu adalah soalan esei, kamu dalam kepala kamu esei itu kena panjang, tapi sains sukan ini tidak perlu sampai begitu panjang. Simple but dia direct to the point. Tulisan itu hendaklah mudah dibaca. Pemilihan pen itu kalau boleh jangan mata ink, yang guna ink, gunakan ballpoint. Itu satu. Kemudian ini yang selalu menjadi masalah ialah peringatan betul-betul.
untuk memulakan soalan baru. Pastikan kamu menulis soalan baru itu pada lembaran yang baru. Bukan lembaran yang sama dengan soalan yang lain. Okey, untuk soalan esei. Contoh, soalan kamu pilih soalan 5. Habis saja soalan 5 satu page, tidak perlu lagi tulis soalan 6 tu di belakang soalan 5 punya page. Tinggalkan soalan 5, dia punya page, ambil kertas soalan baru untuk mula menjawab soalan 6. Okey, itu. Alright, itu kena pastikanlah. Okey. Okey. Perkara yang saya ingin kongsikan pada pagi ini adalah kita perlu ada satu teknik menjawab soalan sains sukan yang saya gelarkan sebagai SMART. Apa itu SMART? Pertama adalah S itu membawa kepada, macam yang saya katakan tadi, direct to the point, simple tapi jelas. Okey, tapi jelas. M itu kita perlu jawapan esei kita itu mesti ada penguraian, mesti ada penjelasan, mesti ada justifikasi. Okey, kenapa dia warna biru? Dijelaskan warna biru itu adalah hasil percampuran daripada warna hijau dengan kuning contoh. Itu adalah justifikasi dia, penjelasan dia. Kemudian M high with quality. Kalau markah dia 8, kamu kena target kamu akan dapat markah 8 dengan menghasilkan jawapan yang berkualiti. Dan jawapan yang berkualiti itu tidak perlu panjang-panjang, simple. Yang penting simple, boleh difahami, clear, tidak perlu bunga-bunga. Okey? R itu adalah kamu kena pastikan kamu menjawab soalan kena ada kerangka jawapan yang kamu kena gunakan. Simple saja, nanti saya tunjuk. Dan yang paling penting, antara yang paling penting T itu adalah time management. Pengurusan masa itu sangat-sangat penting. Kalau tidak, kamu akan ketinggalan salah satu soalan yang mempunyai markah yang banyak. Biasanya markah yang banyak itu ada pada soalan esei dan selalu tertinggal. Alright? Okey. Secara umumnya kertas soalan kita SEM ini macam juga SEM 1, terbahagi kepada 2. Iaitu bahagian A, soalan struktur, markahnya ada 30. Cadangan masa yang disarankan untuk menjawab bahagian ini adalah di antara 30 hingga 40 minit. Jadi kalau 30 hingga 40 minit, kita ada lebih kurang 4 soalan. Maksudnya satu soalan lebih kurang 9 minit ataupun 10 minit satu. Okay? 9 minit ataupun 10 minit satu. Jadi pecahan soalan bahagian A ini semester 2 ini adalah 4 soalan. So kena jawab semua. Kemudian bahagian B pula soalan esei markah 30. Okey. Cadangan jawab adalah masa menjawab adalah lebih kurang 50 hingga 60 minit. Ada pecahan 3 soalan. Maksudnya satu soalan itu kamu ada peruntukan lebih kurang 25 minit hingga 30 minit. 20 minit hingga 30 minit. Biasanya kamu boleh jawab dalam 15 minit ataupun 20 minit maksimum, minimum. Okey. Jadi ada masa yang lebih itulah yang kamu akan pastikan kamu kena cek balik, recheck soalan 1 sampai soalan esei. Okey, ini adalah pengurusan masa. Okey. Jadi sebelum menjawab soalan, pastikan tenang, jangan panik. Urus tekanan dan bangkitan. Kadang-kadang ada orang yang dia rasa tertekan. Ada kadang-kadang orang yang rasa bangkitan itu lebih. Maksudnya bangkitan dia rasa macam wah soalan yang target keluar. Dia rasa happy sangat. So kena uruskan tekanan dan juga bangkitan itu. Jangan over excited, okey? Jangan over excited dan biasanya kita berdoa mengikut agama masing-masing dan barulah ini yang kita panggil langkah pertama sebelum menjawab soalan yang kita pilih itu, kita hadapi. Jadi, kaedah menjawab soalan yang saya ingin perkenalkan, yang mana saya sudah perkenalkan sebelum ini adalah menggunakan 4 teknik, 4 langkah yang dipanggil sebagai 4 langkah dalam masa 2 minit. Yang pertama, langkahnya adalah kamu kena pastikan, kenal pasti dan tuliskan asal usul soalan itu. Daripada mana? Okey, contoh soalan 1, topik kecergasan fizikal. Daripada mana? Daya tahan kardiovaskular. Itu maksud saya asal usul. Kedua, ketahui, fahami, bulatkan kata tugas soalan itu.
Kata tugas soalan itu biasanya berada di hadapan. Contoh, jelaskan, senaraikan, nyatakan dan sebagainya. Itu yang kamu kena pastikan. Okey, untuk jelaskan, kamu kena ceritakan, ada faktanya dan ada penguraiannya. Okey? Tetapi tidak ada contoh yang diminta. Okey, itu. Kalau huraikan, biasanya kamu kena hurai panjang lebar, jelaskan panjang lebar, ada 3 perkara, mesti ada fakta, mesti ada huraian penerangan dia, justifikasinya di sana, dan juga ada contoh. Kalau nyatakan pula, nyatakan simple. Kamu hanya nyatakan direct, tidak perlu panjang-panjang. Kalau dia cakap, nyatakan nama perempuan itu. Nama perempuan itu adalah Sean. Contoh. Nama lelaki itu, lelaki itu namanya adalah Brenda. Contoh. Contoh je. Okey. Selepas itu, ketahui dan fahami, bulatkan kata tugas, fahami, gariskan kehendak soalan itu dan juga sasaran soalan itu. Maksudnya adalah sasaran soalan itu, kalau sasaran soalan itu dia minta berikan 4. Itu sasaran soalan itu, 4 itu adalah sasaran. Dan 4 fungsi jantung. Jadi kehendak soalan itu adalah fungsi jantung. Okey, fungsi jantung. And then kemudian buat kerangka jawapan mengikut kaedah SMART itu, dan dalam kaedah itu siapkan awal-awal kerangka yang merangkumi 3 bahagian ini. Simple saja, fakta, huraian dan juga contoh. Dan semua itu adalah berdasarkan markah dan juga sasaran soalan. Kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah bentuk soalan walaupun dia adalah daripada penggal satu, tapi dia adalah berkaitan. Okey. Soalan biasanya akan diberikan adalah soalan rata-rata kebat. Okey, rata-rata kebat. Bukan yang direct daripada buku ataupun nota yang contoh nyatakan otot ini, otot itu, tidak. Dia biasanya dia akan generate satu soalan yang berkaitan, yang soalan yang sentiasa bersangkut paut dengan yang lain. Okey, kita tengok berdasarkan 4L 4M 4L 2M ini. 2M itu membawa maksud kepada 2 minit. 2 minit itu adalah merujuk kepada untuk kamu melakukan 4 perkara ini dalam satu tempoh masa yang sama. Alright? Apa yang saya katakan dengan langkah nombor 1, asal usul soalan adalah, contohnya di sini kalau dulu kita di semester 1, topik 1. Okey, sosialisasi. Okey, sosialisasi sukan. Okey. Kemudian asal usul, kalau kita tengok lagi adalah kedua adalah kenal pasti kata tugas, nyatakan. Ini adalah kata tugasnya. Okey, nyatakan. Ketiga adalah kita kenal pasti kehendak soalan dan juga dia punya sasaran. Sasarannya sini 3. Sasarannya 3. Ejen sosialisasi yang mempengaruhi penglibatan kanak-kanak. Okey, kumpulan fokus kehendak soalan. Okey, kehendak soalan sini. Jadi, kehendak soalan apa yang perlu diberikan sebagai respon dan bagaimana cara kamu memberi respon itu. Dan seterusnya jawapan itu kena berdasarkan markah. Contoh markah sini. Okey, itu adalah secara umumnya dalam proses kamu melakukan langkah 1, 2, 3, ini adalah perkara-perkara asas dia. Okey, perkara-perkara asasnya supaya untuk mengelakkan risiko kehilangan markah ataupun kecuaian. Okey, kita tengok. Ini adalah kaedah SMART 1. Kaedah SMART 1 ini adalah yang ini sahaja yang kamu sediakan. Kalau dalam peperiksaan, sebelum menjawab soalan, kamu sediakan ini di kertas kosong lebih kurang 2 ataupun 3. Sediakan awal-awal. Garis awal-awal apa semua, ambil masa dalam masa 1 minit, 2 minit untuk 2 kertas yang berasingan ataupun 1 kertas depan dan belakang untuk kamu buat persediaan memilih soalan esei. Jadi kamu sediakan benda ini awal-awal, 3 perkara ini. Apabila kamu 3 perkara ini awal-awal sedia, maka nanti apabila kamu masuk dalam soalan esei, benda ini tinggal
guna sahaja lagi. Walaupun dia kata nyatakan, kehendak soalan itu, kata tugas itu nyatakan, kamu hanya terus saja gunakan bagian fakta saja. Okey, walaupun tiada justifikasi dan huraian, tetapi benda itu saling berkait nanti. Alright, ini adalah kaedah satu. Kaedah yang kedua, macam biasa, yang saya sarankan selalu juga adalah penggunaan peta minda. Okey, penggunaan peta minda ni buatlah awal-awal dalam 1, 2 ataupun 3 peta minda, ada fakta pecahan dia sebanyak 5, dan inilah yang kamu akan kembangkan dan kamu akan ambil nanti selepas kamu selesai dan jadikan dia sebagai satu bentuk penceritaan dalam bentuk jawapan. Okey, dan kedua-dua ini, jadual dan peta minda ini, okey, yang saya katakan tadi, dia adalah bahan sokongan untuk kamu mendapat markah. So, kamu perlu masukkan benda ini di dalam skrip jawapan kamu. Sebab apa-apa yang tertinggal ataupun apa-apa yang tidak ada dijelaskan dalam penguraian esei, dia boleh membantu. Benda ini boleh membantu. Jadual ini boleh membantu. Peta minda ini boleh membantu untuk kamu mendapat markah. Okey, mendapat markah. Alright. Siapa yang baru masuk? Ada? Okey, okey. Okey, ini adalah dia. Jadi, kamu boleh pilih sama ada kamu selesa untuk gunakan jadual ataupun kamu selesa untuk gunakan peta minda. Terpulang pada kamu. Okey, boleh pilih either one. Alright. Ada juga pelajar yang gunakan kaedah point. Bukan tidak boleh, boleh. Masalah dia kalau point, dia hanya ada kekuatan dari segi fakta saja. Tetapi dari segi rancangan, kerangka huraian dia itu tiada. Contoh dia tu tiada. Jadi selalu tertinggal di situ kalau dalam bentuk point. Jadi kaedah ini adalah kaedah yang mana boleh membantu kamu menjawab soalan dengan lebih terperinci, dengan lebih sistematik. Alright? Okey. Jadi dalam kita menulis jawapan ada banyak halangan actually. Alright? Ada banyak halangan. Halangan-halangan inilah yang kita kena counter, kita kena hadapi dan kita kena selesaikan semasa menjawab soalan itu. So pastikan antara kelemahan yang selalu kita sudah kenal pasti awal adalah kekurangan maklumat tentang latar belakang yang berkaitan. So kekurangan maklumat ini kita boleh settlekan, counter kalau kita buat persediaan awal. Rujukan lebih. Okey, rujukan lebih, catatan merujuk kepada sumber-sumber yang lain. Kedua adalah kita kenal pasti memang selalu kurang membaca. Kita kena counter balik. Kena membaca lebih. Alright? Kita rasa soalan kita ini bias. Oh, saya lebih suka topik ini. Saya tidak suka topik anatomi. Saya mau jawab saja soalan kecergasan fizikal dan kesejahteraan. Tidak boleh sebab kadang-kadang ada soalan di semester 2 itu, satu daripada kecergasan fizikal, dua daripada anatomi. So, mau tidak mau kamu kena jawab juga soalan anatomi itu. Pilih satu. Mana yang kamu mampu. So, kamu tidak boleh bias. Kamu kena kuasai dua-dua topik. And then, halangan yang selalu berlaku adalah tekanan. Selalu kita tertekan masa menjawab soalan disebabkan oleh idea itu lambat datang. Ataupun pengetahuan itu lambat recall dan sebagainya. Okey, terlalu yakin pun susah. Kita tidak boleh terlalu yakin. Dan andaian itu, kita selalu, oh betul lah ni kan? Andaian itu tidak munasabah. So andaian itu biasanya kita tidak membuat andaian. Tetapi andaian itu boleh counter, kita selesaikan kalau kita membuat persediaan awal. Okey, yang lain-lain itu seperti berangan-angan. Ini banyak buang masa lah. Pemikiran jangka masa pendek, emosi, berpikiran sempit, takut perubahan, rasa tidak percaya, terlalu memilih, malas berfikir. Ini adalah antara yang lain lah. Okey. Jadi, ya. Boleh tanya, kalau ya, kalau sudah buat jadwal, jadi mau tulis lagi ke dalam esei. Okey. Kita balik kepada jadual ini. Okey. Sebenarnya ada dua fatwa.
Ada dua fatwa lah. Ada dua fatwa. Satu, kalau jadual itu sudah menunjukkan bahawa keseluruhan soalan itu dipenuhi, yes, jadual itu memadai. Tetapi mesti diingat, jadual itu mesti full, perfect, mempunyai semua perkara-perkara yang diminta. Contoh faktanya apa? Faktanya kena ada ditulis dengan jelas. Justifikasi huraian dia tu tidaklah panjang tetapi jelas. Walaupun simple tetapi jelas. Contoh yang relevan itu jika diminta, kalau adalah. Okey, kalau tiada tidak perlu. Just biarkan kosong saja. Tiada masalah kalau kamu menjawab menggunakan jadual penuh. Tidak masalah. Cuma kamu kena pastikan jadual itu kena complete, bukannya satu-satu. Okey, bukannya dalam bentuk-bentuk point sahaja. Boleh faham Sean? Okey cikgu, thank you. Alright. Okey. Begitu juga dengan Pertaminda. Pasal faham. Okay. Alright. Okay. Untuk mendapat grade yang bagus dalam semester ini, sebab peperiksaan kita bulan 8, kita ada banyak masa jugalah, cukup masa untuk kita buat ulang kaji dan sebagainya. Pertama adalah yang seperti yang saya respon dengan si Sean tadi adalah jawapan itu walaupun simple tapi jelas. Okey? Jawapan itu simple tapi jelas, dan jawapan itu kena tepat. Okey, kena tepat. Sebab kalau tidak tepat kabur, markah mungkin tidak dapat. Okey. Jawapan juga perlu berkualiti selaras dengan kamu punya level form 6, bukannya level perdana dan sebagainya. Kamu kena ada jawapan yang jelas, spesifik, kamu dan tidak longgar di sana sini, tidak meroyan sana sini ataupun berjela-jela kosong, menghurai benda yang tidak apa faedahnya. Okey, jawapan itu kena relevan. Ini yang perkataan relevan ini selalu saya cakap, kamu menggunakan pengalaman kamu. Okey, part di mana kamu menggunakan pengalaman kamu untuk dijadikan sebahagian daripada penghuraian di dalam esei. Kamu gunakan pengalaman kamu. Pengalaman kamu ini tidak semestinya dengan apa yang kamu pernah buat. Apa yang kamu pernah nampak di TV itu pun boleh digunakan. Okey? Kamu pernah nampak orang lain lakukan, kamu pernah buat, kamu pernah nampak di TV, kamu pernah nampak di internet dan sebagainya. Semua itu adalah pengalaman. Dan mana pengalaman itu adalah biasanya sesuatu yang relevan. Boleh jadi relevan kepada soalan itu. Okey, untuk digunakan dalam menjawab soalan itu. Yang kelima, jawapan itu kena konsisten. Okey, maksud konsisten ini stabil lah. Okey, bukannya ada kalau jawapan kalau fakta satu panjang dia, fakta dua fakta aja yang ada tapi penguraiannya tiada. Okey, itu sudah tidak konsisten, tidak ada konsistensi dalam menjawab soalan. So kena konsisten. Alright. Kalau satu jawapan itu dapat 2 markah, jawapan kedua pun macam itu juga dapat 2 markah, bukannya 1. Jadi jawapan yang konsisten itu akan membantu kamu dapat markah yang maksimum. Okey, jawapan benar dan logik dan benar ini, kamu jangan risau untuk menggunakan kamu punya pendapat. Okey, kamu punya pendapat, yang penting dia adalah logik. Contoh, okey, kamu setiap hari Rabu sebelum ini kita selalu jogging. Okey, daripada situ kamu berpendapat bahawa jogging selama 20 minit itu walaupun slow macam mana boleh membantu meningkatkan tahap kecergasan. Yes, why not? Tiada masalah sebab dia adalah logik dan benar. Okey, kamu gunakan latihan Tabata 4 minit. Compare dengan tadi jogging 20 minit, kamu gunakan Tabata 4 minit. 3 kali, 3 set, 3 reps, 3 set. Okey? Itu juga adalah sesuatu yang logik dan benar bahawa exercise Tabata itu boleh meningkatkan
daya tahan kardiovaskular. Itu adalah something yang kamu kaitkan dengan pengalaman dan juga apa yang kamu pernah lalui di samping apa yang pengetahuan yang kamu sedia ada. Dan jawapan ini, nomor 8 ini of course lah, dia adalah satu yang very high level. Jawapan selalu tidak sempurna, tetapi try to write the best answer. Nomor 8. Okay, itu adalah 8J. Alright, so kita akan masuk kepada intipati kepada soalan pada pagi ini. Bagaimana kita hendak berhadapan dengan soalan yang ada di penggal 2. Alright. Okay. Ini adalah soalan struktur. Okay. Asal usulnya soalan berkaitan dengan piramid aktiviti fizikal. So asal usulnya adalah topik 5. Topik 5 kecergasan fizikal, iaitu 5.3 5.2 5.3. Ya, 5.2. 5.2 ke 5.3 sekejap. 5.2, yes. Piramid aktiviti fizikal. Memberi gambaran bagaimana pelbagai jenis aktiviti fizikal boleh menyumbang ke arah pembentukan kecergasan fizikal dan kesihatan individu. Yang saya buat kurungan merah ini adalah merupakan stimulus, bahan maklumat rangsangan. Okey, maklumat rangsangan bagaimana piramid aktiviti fizikal ini dikaitkan dengan pembentukan kecergasan fizikal dan kesihatan. Maksud di situ dia cuba gabungkan dua. Jadi stimulus ini akan membawa kepada soalan yang pertama, iaitu langkah kedua kita kenal pasti, kata tugas jelaskan. Okey, jelaskan itu maksudnya kamu kena beri penerangan ringkas tanpa memasukkan sebarang contoh. Okey, jelas, tepat. Okey, dan tidak berjela. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan prinsip fit dalam kecergasan fizikal. Maksudnya di sini kehendak soalan kamu dikehendaki untuk memberi maksud dengan membuat penjelasan tentang sasaran soalan ini, kehendak soalan ini, sasaran soalan ini, prinsip fit dalam kecergasan fizikal. So, langkah 1 kita buat, langkah 2 kita buat, langkah 3 kita buat dan masuk kepada langkah yang keempat, iaitu kita membina kerangka jawapan. Alright? Ini adalah benda yang ada. Simple tetapi terus kepada menjawab soalan itu. Jadi daripada sini kita rangka jawapan 1 ini menggunakan jadual ini yang kamu sudah sedia, dia akan membantu kamu membentuk satu jawapan yang jelas, simple tapi jelas, tidak berjela-jela, yang relevan, yang tidak boleh diragui lagi. Okey? Tengok, walaupun jelaskan tetapi dia dalam bentuk yang ringkas, okey? Secara ringkas dan tidak ada penambahan contoh di situ. Tidak perlu bagi contoh. Okey. Kita menjawab kepada soalan berkaitan dengan kehendak soalan, iaitu fit. Apa itu fit dan markahnya adalah 2. Okey? Alright. Jadi berdasarkan F adalah frekuensi. Kamu boleh pakai sama ada F sama dengan ataupun titik 2 petindih frekuensi, iaitu kekerapan latihan. Okey, kalau kekerapan latihan pun sudah boleh diterima. Yang dilakukan itu tiada pun it's okay. Okey, yang dilakukan tiada pun it's okay. I pula adalah intensity, iaitu kadar kerja. Okey, kadar kerja pun sudah cukup. Okey, kadar kerja ataupun lebih bagus kadar kerja yang dilakukan. T adalah time ataupun masa, tempo masa bersenam, okey, ataupun berlatih, dan T adalah type ataupun jenis senaman drill. Okey, that's it. Itu saja. So, itu adalah penjelasan yang kamu kena isi untuk soalan 1, jelaskan. Walaupun dia 2, okey, tetapi soalan jelas dia mau maksud fit itu. Okey, maksud fit itu apa? Itu FITT.
frequency, intensity, time, and time. Okay? Alright, itu adalah kerangka. Why kita buat kerangka? Sebab kita mau pastikan kita aim with high with quality. Alright, ini pula adalah soalan esei. Alright, kita tengok ada beberapa dua contoh jawapan di sini. Macam biasa kita gunakan 4L 1M. Asal usulnya adalah daripada topik 6, bukan 5. Asal usulnya adalah 6.0 anatomi dan fisiologi dan 6.8 adalah sistem urinary. Itu adalah asal usulnya. Supaya kita boleh recall nota yang kita belajar tentang sistem urinary untuk menjawab soalan ini. Jadi perkara yang kedua adalah kenal pasti kata tugas, jelaskan. Macam tadi juga kamu kena jelaskan dengan ringkas, tepat. Okey, tanpa ada memasukkan sebarang contoh. Kemudian kehendak soalan adalah pelajar diminta untuk memberi 4 fungsi sistem urinary. Okey. Jadi itu adalah nombor 3 kehendak soalan dan juga sasaran soalan. Okey, kalau kita tengok dua contoh soalan, dua contoh jawapan ini adalah dua-dua ini adalah impak biasa dan dua-dua ini ada masalah dia masing-masing. Kalau kita tengok jawapan nombor 1, fungsi sistem urinary adalah merembeskan urin. That's it, umum, general. Dan masalahnya sekarang yang dihadapi adalah mungkin tiada markat sebab tiada penjelasan lanjut. Ini yang selalu berlaku di dalam kalangan pelajar. Dia tidak ada penjelasan yang jelas. Merembeskan urin, that's it. Okay. Fungsi sistem urinary adalah merembeskan urin. Mungkin ada markah 1, tetapi mungkin tiada markah juga. Okay. Bergantung dengan pemeriksa. Jadi jawapan yang kedua adalah fungsi sistem urinary pertama adalah merembeskan urin yang mengandungi sisa metabolisme. Okay. Sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang contoh itu adalah sebagai tiba-tiba sebab kamu ingat benda itu maka kamu dimasukkan di situ. Okey, daripada sini merembeskan urin mengandungi sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Saya betulkan Ini cuma dapat 2 sahaja. Okey, cuma dapat 2 sebab dia hanya fokus kepada merembeskan urin mengandungi sisa metabolisme. Okey, dan ada dia punya di situ. Cuma ada 2 dan selepas itu dia tiada lagi sambung. Dia cuma hanya memberikan satu fungsi dengan penjelasannya saja. So, tiada markah. Tiada markah yang selanjutnya. Dia cuma dapat 2 maksimum. Okey. Jadi daripada sini kita kena rancang. Nombor 4 itu adalah membina kerangka itu adalah sangat-sangat penting untuk memastikan kita dapat menjelaskan soalan 4 fungsi sistem urinary ini supaya kita dapat markah yang maksimum. Bagaimana? Inilah kekuatan jadual. Okey, inilah kekuatan jadual di mana seperti yang Sean ada tanya tadi adalah bolehkah jawapan dalam bentuk jadual saja? Yes, why not? Boleh, tiada masalah. Tetapi kena pastikan dia adalah jawapan yang lengkap, penuh. Contoh, kita tengok fakta bagi isi yang pertama fungsi sistem urinary adalah mengawal atur keseimbangan bendalir dalam badan, iaitu air dan kimia serta kandungan garam dalam badan. Itu adalah jawapan, rangka jawapan. Kemudian fungsi yang kedua adalah rembesan, iaitu menyingkirkan bahan buangan dan sisa toksik tubuh. Ini ada urea dan garam. Ini adalah benda yang kamu boleh masuk juga. Alright? Dia juga boleh diterima, tidak masalah. Walaupun soalan minta jelaskan, tetapi kamu sama ada kamu beri atau tidak beri, dia adalah satu bentuk yang jawapan yang boleh diterima. Okey, boleh diterima, tidak masalah, tidak ditolak pun. Okey, walaupun soalan ini tidak meminta sebarang contoh.
Fakta yang ketiga adalah, fungsi yang ketiga adalah mengekalkan hemostasis dalaman badan, iaitu mengawal pH darah dan keseimbangan asid base dalam badan. Ini simple saja, direct to the point. Tidak perlu lagi macam menulis, mengekalkan hemostasis dalam badan di mana darah badan ini tidak perlu panjang-panjang, direct to the point saja, simple but clear. Dan seterusnya adalah menghasilkan hormon. Fungsi yang keempat adalah sistem urinary ini menghasilkan hormon, iaitu ginjal. Okey, pastikan perkataan ginjal itu menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, gonadocorticoid, epinefrin dan non-epinefrin. Itu contoh. So, dalam bentuk jawapan yang penuh adalah seperti inilah. So, ini adalah kalau tadi adalah dalam bentuk jadual, okey, ini adalah dalam bentuk penulisan esei yang penuh. Okey. Untuk memastikan kamu dapat markah yang baik, jawapan yang baik, kamu kena pastikan kamu dapat ada penulisan jawapan yang berimpak tinggi. Jadi berimpak tinggi itu tidak susah sebenarnya. Yang penting direct to the point, jelas, tidak berjela, tidak mengarut, dan berdasarkan rangka jawapan yang diberikan, yang dibuat. Jadi direct saja, tidak perlu lagi buat pengenalan apa semua. Antara fungsi sistem urinary ialah itu sahaja. Mengawal atur keseimbangan bendalir, iaitu mengawal jumlah air dan kimia dalam kandungan garam dalam badan. Itu saja, penjelasan itu saja sudah kamu dapat 2 markah. Rembesan iaitu menyingkirkan bahan buangan dan sisa toksik tubuh seperti urea dan garam, 2 markah. Mengekalkan hemostasis dalaman badan, iaitu mengekalkan pH darah dan mengekalkan keseimbangan asid base dalam badan, 2 markah. Dan sebagai menghasilkan hormon aldosteron, kortisol, gonadocorticoid, epinefrin dan non-epinefrin. So, itu 2 markah. So, secara umumnya kalau kita tengok, walaupun dia ringkas macam ini, kamu sudah boleh menepati kena soalan, iaitu soalan meminta kamu menjelaskan benda ini dengan ringkas dan tepat. Jadi markah penuhnya adalah 8. Okey, ini adalah antara contoh bagaimana kamu perlu menghadapi soalan-soalan di semester 2 ini supaya jawapan kamu adalah jawapan yang berkualiti dan ada markah dan dapat markah yang maksimum. Okey? Alright. Jadi untuk menghasilkan penulisan jawapan berimpak tinggi ini simple saja sebenarnya. Okey. Pertama, kamu kena ingat bahawa jawapan itu kena jelas, matang dan boleh membuka mata, minda, menarik. Okey, minda, membuka mata, minda dan menarik minat pemeriksa ini adalah berkait rapat dengan kamu punya kemahiran mengaitkan pengalaman. Sama ada pengalaman melakukan, pengalaman melihat, pengalaman melalui ke dalam kamu punya jawapan. Itu yang kita panggil pengembangan jawapan itu. Jadi di situ apabila kamu mengaitkan dengan pengalaman dan juga pengalaman dan pengetahuan kamu, jadi pemeriksa nampak berminat, dia akan buka mata, bagusnya budak ni. Bagus jawapan budak. Okey. Untuk membaca lanjut, dan yang paling penting, apa yang kamu berikan, apa yang kamu tulis itu adalah selaras dengan kamu punya status sebagai pelajar tingkatan 6 dalam menjawab soalan. Bukan darjah 6. Okey. Kemudian jawapan digarap berdasarkan fakta dan dimurnikan dengan penggunaan ayat yang berkualiti dengan tahap tingkatan 6. Okey. Fakta. Ada fakta, bukannya kosong, tiada fakta, tiada huraian. Jawapan diulas dengan menarik, walaupun simple, simple is the best. Okay, simple is the best. So
Diulas dengan baik dan menarik. Tidak perlu panjang-panjang, simple saja tapi clear. Jawapan secara ringkas berkaitan menunjukkan pelajar faham apa yang diminta oleh soalan. Okey. Apa yang diminta itu soalan, kamu jelaskan balik dalam bentuk yang paling simple, bahasa yang mudah. Okey, bahasa yang mudah, tulisan yang jelas dan sebagainya, dan penggunaan bahasa, ada ketinggalan, penggunaan bahasa yang mudah untuk menyatakan fakta yang relevan, memberi penekanan ke kepentingan fakta dan menjelaskan fakta dengan baik. So, penjelasan ataupun huraian itu tidak semestinya kena hurai panjang-panjang. Pendek pun okey. Yang penting dia clear, jelas. Alright? Okey. So, itu adalah kita punya bengkel pada pagi ini.